Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab al-haji kita ni. Kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, mukhtasar bagi Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab haji ni kita sambung. Okey, tetapi tiada disyaratkan beroleh kenderaan bagi barang siapa yang ada antaranya dan antara Mekah kurang daripada 2 marhalah. Jika ada ia kuasa berjalan lagi tiada masyakkah. Kalau kuasa kata kuasa tak tadi jugalah. Tiada masyakkah, tiada sulit atasnya, tetapi jika tiada kuasa berjalan lagi tiada takut ia akan mudarat. Tak kuasa berjalan takut akan mudarat pula tak? Seperti yang harus dengan dia tayamum, maka hendaklah ia berkenderaan, kena naik kenderaan jugalah. Dan barangkali ia tiada wajib baginya berjalan, maka berkenderaan itu terafdal dahulu daripada haram ni. Dia kena afdal dululah. Kalau siapa kau bahaya sendiri, hari jugalah tak serupa dengan jauh je, dekat pun dah. Dan lagi disyaratkannya bahawa beroleh kenderaan dan belanja seperti yang telah tersebut, bukan sekadar kenderaan, boleh belanja isi minyak gapo, tambah gapo macam-macam lah dah. Itu hendaklah ada ia lebih daripada berhutang, lebih daripada bayar hutang tak. Jikalau yang berhutang itu bertangguh, kalau hutang tu boleh tangguh, tapi kena redha pembayar hutang lah, pemberi hutang lah. Dan dirinya bertangguh oleh yang mengutangi dia hingga kembali daripada naik haji, dibayarnya sekalipun. Dia bayar hutang dulu lah kira ni tak. Kalau hutang tu jadi bertangguh dah, kena selesai hutang dulu dah. Dia kata dah, tak boleh buat haji dulu dah, dia kena hutang dah. Tapi lah kita lain, pasal hutang kita main bayar, tak boleh dah, 1,000 sebulan kau apa. Kalau tunggu habis hutang tu tak pergi haji gitu tak. Tapi dulu dia kira sudah hutang dulu dah baru pergi haji dah. Dan lagi disyaratkannya hendaklah ada belanja naik haji itu lebih daripada nafkah yang wajib atasnya. Seperti isterinya dan ibu dan bapaknya dan keluarganya yang memang dia tangguhlah, dan hamba sahayanya yang berkehendak mereka itu kepada nafkah yang layak dengan dia. Seperti pakaiannya dan makanannya dan meliharakan gitulah. Jadi kalau dia pemberi nafkah dia pakai mokpok dia pun dia kena jaga, tanggungjawab dia tak selesai dululah, cukup tinggal berapa pitih untuk tinggal mana lah ni, lah semetar dulu boleh-boleh tak. Dan ni 45 hari dah sebulan tu cukup makan sebulan tu boleh dah. Pakai beli api ke apa semua kena bayar berlaku lah. Dan meliharakan bapaknya dan memberi upah tabib. Kalau dia sakit pok dia ke apa, bayar doktor ke perubatan ke apa, kos tu dia kena tanggung jugalah. Dan belanja ubat mereka itu dan barang sebagainya daripada ketika berpergian, selama di berpergian tu dia ada tinggal duit untuk bayar kos perubatan mokpok dia dah hingga kembalinya dah. Dan jika tiada tinggali oleh yang naik haji nafkah dan belanja segala orang yang tersebut itu, maka tiada harus ia naik haji. Tak boleh pergi naik haji lah. Dan wajiblah atasnya menangguhkan dia daripada naik haji itu. Tak boleh pergi buat haji dengan meninggalkan orang yang wajib di bawah tanggung dia dah. Tetapi harus baginya ikhtiar daripada mentolak isterinya atau meninggalkan nafkahnya pada orang yang kepercayaan. Boleh dia suruh orang mula tangguh dah. Aku nak pergi haji ke apa, kalau orang itu sanggup boleh lah. Dan lagi disyaratkan hendaklah ada belanja naik haji itu lebih daripada sewa rumah tempat kediamannya. Jadi sewa rumah kira juga dah. Kalau bayar sewa siapa tangguh pergi haji tak boleh dah. Dan lebih daripada seorang sahaya yang berkehendak kepadanya kerana berbuat khadam akan dia lah. Kalau perlu pada khadam, dia kena cukup nafkah khadam dia lah.
Masalah tidak wajib atas alim atau muta'alim menjual kitabnya yang ia muhtaj, yang perlu akan dia. Kalau bagi perlu tak perlu jual lah. Siapa perlu kereta ke rumah. Kalau dia duduk mana pun tak boleh, tak perlu jual. Tapi kalau tanah banyak lebih tu boleh jual lah. Tapi kalau benda tu keperluan hidup dia lah. Kereta, rumah, kitab ni keperluan lah. Kerana belanja naik haji tak perlulah siapa kerana belanja naik haji tu siapa dia jual kitab. Melainkan jika ada baginya daripada tiap-tiap kitab itu 2 naskah. Jika hasil maksudnya dengan suatu naskah. Kalau pada naskah kitab tu, dia boleh jual naskah kitab lagi lah. Maka wajiblah ia menjual naskah yang kedua dan demikian lagi tidak wajib atas askar menjual senjata. Dan atas segala pandai atau tukang atau barang sebagainya menjual alat-alat kerja dia lah. Kerja buat dia tak boleh dia jual lah. Nak kerja buat kan lah. Dan demikian lagi tiada wajib menjual gundik jika ia muhtaj kepadanya. Hamba tak ada. Kerana takut akan zina. Lagi tiada berat akan dia. Pada menjual gundiknya hamba dia lah. Jikalau pecik masa yang singkat agak. Haji naik sekalipun. Tetapi fardu atasnya naik haji lah. Tak perlu jual lah. Kira dah. Kalau dia boleh jual, tak ada berat atas dia, boleh jual lah. Hamba siapa yang boleh cukup duit dia. Syarat yang ketiga pula, hendaklah ada ia terpelihara daripada bahaya perjalanan. Jikalau zon ia akan kedatangan bahaya atas dirinya. Atau zina atau kebinasaan harta yang akan bekal naik haji jikalau sedikit sekalipun. Jadi kira-kira pergi haji ni memang bahaya. Teropok tengah jalan ke bahaya dah. Maka tiadalah fardu atasnya naik haji kalau bahaya tu lah. Maka bahaya jalan itu iaitu 3 perkara dah. Jadi bahaya jalan itu menyebabkan kita tak wajib haji. Pertama, takut akan dirinya. Kedua, takut akan hartanya. Ketiga, takut akan harta. Ini harta tu. Yang ketiga, takut akan zina. Yang ketiga, takut akan harta. Jadi benda 3 perkara ni dia boleh tidak wajib atas jaga haji lah. Maka barang siapa takut akan dirinya daripada binatang yang buas atau seteru atau penyamun atau orang yang mengambil cukai, maka tidaklah wajib atasnya naik haji. Kerana mudarat atasnya. Sama ada bahaya itu umum atau khas tertentu. Jika tiada diperolehnya jalan yang lain yang tiada berbahaya, kalau tak tahu jalan lain lah. Tapi jika diperolehnya jalan yang lain yang tiada berbahaya, maka wajiblah ia naik haji juga jikalau ada ia jauh daripadanya sekalipun. Tapi tiada kebilangan kedatangan bahaya jika takut ia akan hartanya yang banyak kerana perniagaan. Dan hartanya banyak dah. Dan jika ada pada jalan itu suatu jalan laut dan suatu jalan darat, maka wajiblah atasnya naik haji juga dah. Dan ada pilihan lah. Jalan laut pun tak apa dah. Dan jika ada pada ghalibnya bahaya pada jalan laut kerana adat laut atau kerana sangat mabuk dah. Ombak dah. Sangat kuat ombak ataupun sangat bukan mabuk, sangat kuat ombak, maka tidaklah wajib naik haji juga. Kalau bahaya naik kapal agak risiko tinggi tak wajib juga. Dan jika ada pada ghalibnya selamat, maka wajiblah atasnya naik haji. Dan jika bersamaan bahaya dan selamat, maka tiadalah wajib atasnya naik haji. Tetapi sunat tak kala itu ia naik haji. Dan jika ada pada ghalibnya bahaya, maka haram ia naik haji. Kalau dia tahu bahaya, ia juga haram dosa. Dan jikalau pada sama tengah jalan itu bertemu dengan laut, maka ditilik. Jika ada perjalanan di hadapannya itu lebih, maka harus baginya kembali. Dan jika ada perjalanan itu kurang, maka wajib ia berlayar. Dan jika ada bersamaan antara kedua-duanya, maka wajib ia berlayar. Tawakal. Dan jika diperolehnya jalan yang lain daripada laut, tadi dua jalan itu sama bahaya, sama apa, boleh kena juga lah. Dan jika di perjalanan jalan yang lain daripada laut, tak kala kembalinya, maka wajiblah ia naik haji. Kalau tak ada jalan selain laut yang bahaya kira tu, boleh naik. Ia asal boleh pergi lah. Dan jika tiada diperolehnya yang demikian itu, maka kembalilah ia. Kalau bahaya juga, tak selamat juga, baliklah dah.
Inilah hukum segala laki-laki yang naik haji ni. Adapun hukum perempuan yang naik haji pada jalan laut itu, jika ada jalannya ghalib akan selamat, maka fardu ia naik haji. Jika diperlukan tempat melindungkan dirinya daripada laki-lakinya, ia boleh selamat maruah dia ke apa, dia kena naik haji lah. Syarat yang keempat, istita'ah ni mampu dah. Yang keempat, hendaklah ada diperolehnya air dan bekal pada segala tempat perjalanannya, boleh makan minum dah. Dengan harga yang sederhana lah, mengikut adat yang patut pada masanya dan tempatnya. Tapi jika tiada diperolehnya demikian itu, jikalau pada suatu perhentian sekalipun, maka tiadalah fardu atasnya naik haji. Ya situ kan memang tak boleh makan minum dah, lapar ke diri dah. Kalau berhenti situ berisiko dah. Jadi benda tu dia tak wajib atas dia naik haji dah. Tiadalah fardu atasnya naik haji dah. Dan demikian lagi, hendaklah ada diperolehnya pada tiap-tiap perhentian itu makanan kenderaannya dah. Bukan dia saja dia boleh isi minyak dah. Utar ataupun kereta kan boleh isi minyak dah. Kalau dia ada pitih pun tak ada tempat isi minyak, bahaya mampus ke tengah jalan, tak lagi ya. Dan tiada fardu naik haji atas perempuan jikalau tua sekalipun, melainkan jika diperolehnya segala syarat yang tersebut itu. Lagi ada sertanya suami atau laki-laki yang haram nikah dengan dia lah, mahram lah, iaitu daripada keluarganya atau sesuainya dengan dia, ada jenama dia lah, atau mentuanya jikalau fasik sekalipun, atau sahayanya hambanya, sahayanya yang laki-laki. Kepercayaan, jika dia ada perempuan itu kepercayaan dah. Kalau perempuan ramah percaya, boleh jaga dia, tak apa ada. Seperti sabda Nabi SAW, la tusafirul mar'ah baridan illa ma ma'aha zawjaha aw dhu mahram. Tiada harus pergi-pergian musafir perempuan seorang dari dirinya sendiri, barid bersama dirinya, melainkan jika ada sertanya suaminya atau laki-laki yang haram nikah dengan dia, temui dia lah. Maka hendaklah ada salah seorang daripada segala laki-laki yang tersebut itu hampir kepada perempuan itu, supaya menegahkan daripada tilik orang kepadanya. Jagalah, jaga molek dekat-dekat jaga perempuan itu. Atau disertainya 3 orang perempuan yang baligh lagi kepercayaan, maka tiada kafar jika ada. Tidak cukup jika ada sekali perempuan itu tiada kepercayaan lah. Kena percaya sungguh lah. Jika keluarganya yang hampir sekalipun kali tak percaya lah. Iaitu dengan syarat kuasa mengupah orang yang tersebut itu. Jika dapat salah seorang daripada mereka itu, inilah perintah pada pihak mempergunakan naik haji dah bagi perempuan. Jadi kalau dia kena upah nak jaga dia untuk selamat maruah dia, keselamatan dia, kena upah lah dia. Adapun pada pihak jaiznya dah, harusnya dua orang perempuan naik haji yang fardu, demikian lagi harus naik haji seorang perempuan jika terpelihara ia daripada bahaya fitnah, tetapi haram pergi-pergian seorang perempuan kerana naik haji yang tiada fardu. Kalau haji fardu ni, kalau pergi sorga dia pun, kalau selamat tak apalah. Jikalau sertanya banyak perempuan sekalipun, kalau dia tak fardu, 2 kali kedua tak boleh. Dia kena mesti hak boleh gini kalau tanpa mahram tu ke apa pun. Ada perempuan jaga dia tu, kira-kira yang jenis haji hak fardu dia, bukan hak sunat, hak kali kedua dia. Syarat kelima istita'ah yang mampu ni, hendaklah ada kuasa ia duduk di atas kenderaannya dengan tiada masyaqqah yang sangat, tak sulit lah. Tetapi jika tiada kuasa ia duduk di atas kenderaannya, atau takut ia dengan sebab tetap dari duduk atas kenderaan itu kedatangan mudarat. Jadi dia duduk lama di atas kenderaan itu jadi nyakit pula, sakit pinggir ke apa, sakit berat lah. Yang harus dengan dia tayamum, maka tiadalah fardu. Tayamum ni contoh perbandingan je. Maka tiadalah fardu atasnya naik haji ni sendiriannya, hanya sahaja diwakilkan seorang akan gantinya naik haji dengan berapa syarat yang lagi akan datang lah. Kalau tak lagi haji sendiri, dia tak boleh naik kenderaan pun, dia sakit ke, maka dia nak bayar upah lain lah pergi haji dia. Syarat yang ke-6 ni, istita'ah mampu buat haji, hendaklah ada ia diperolehnya tak kala ia keluar daripada negerinya beberapa orang taulan yang bersama-sama berjalan. Ini kena ada sahaya dah, bukan jalan seorang. Masuk keluar daripada negeri dia untuk pergi haji tu ada gerombongan lah, gerombongan dah. Rombongan dah. Syarat yang ke-7 pula, hendaklah jangan ia ketinggalan daripada segala taulannya yang safar jalanan dengan dia.
lebih daripada satu marhalah. Jangan tinggal jauh. Tinggal jauh tu bahaya dia lah. Tetapi jika ia ketinggalan sebab tiada kuasa berjalan serta mereka itu seperti yang demikian itu, maka tiadalah fardu atasnya naik haji. Kalau dia sakit tengah jalan tak wajib ya. Dia haji boleh patah balik ya. Dan jika mati ia dahulu daripada naik haji, maka tiadalah fardu menghajikan daripada harta peninggalannya dah. Tiba yang mati tengah jalan dah. Ya ada dah bekal tiba mati tengah jalan, jadi tak wajib buat haji ibadah haji lah sebab ia usaha dah. Tiba mati dah. Syarat yang ke-8 pula, istita'ah ni mampu buat haji ni, hendaklah diperolehnya taulan kawan-kawan yang tempat pada tempat yang diikuti. Dia pergilah dah. Daripada bahaya supaya ditakutinya dah. Daripada bahaya, takut pada bahaya, pada tempat yang takut bahaya tu, supaya kita harus ada pada bahaya itu lah. Jadi dia ada tempat orang yang boleh jaga dia lah, polis ke apa, ataupun orang yang berpihak berwajib, supaya boleh jaga keselamatan dia tempat hiki ni. Sama ada Sapa Mekah ataupun tengah jalan pun ada orang yang jaga keselamatan dia. Syarat yang ke-9, hendaklah ada diperolehnya hasil belanja naik haji pada dirinya, maka tidaklah wajib atasnya menerima pemberian orang kerana besar bangkitan di dalamnya dah. Jadi dia ni cerita duit sendiri dia, bukan duit orang bui ke apa. Jangan berharap kira tak mampu jugalah, duit sendiri tu mampu dah. Dan demikian lagi tiada wajib atasnya mengambil bekal dan kenderaan dengan harta yang dihutanginya dikala lama masa pertangguhannya sekalipun, hingga sampai ia pada tempat ada hartanya sekalipun. Jadi tak boleh. Dia kena bayar hutang dulu sebelum pergi haji, walaupun walaupun dia kata boleh tangguh sekali mana pun, keadaan dia bayar hutang dulu dah. Tetapi tiada kebilangan keadaan harta yang dihutangkan dia bertangguh atau tunai kerana yang dihutangnya itu papa atau mungkir. Lagi tiada baginya saksi, maka tiadalah diperolehnya akan harta itu melainkan jika ada hutangnya itu tunai. Lagi iqrar yang berhutang itu atau mungkiri tetapi ada saksi baginya. Atau ada ia kuasa pada mengeluarkan hartanya dengan diperolehnya segala syarat kemenangan pada mengeluarkan harta itu, maka fardu atasnya haji. Jadi kalau duit dia tu, kalau dia beri hutang kat orang, duit kalau orang bayar hutang cukup lagi haji, tapi duit dia tak boleh ambil daripada orang hak berhutang dia tu, maka tak wajib lagi lah dah. Kalau ada kemungkinan boleh, baru wajib dah. Kemungkinan ada setengah orang tu mungkin dah tak mengaku dia berhutang dah. Tu jadi masalah lah. Lagi tak boleh dipitih. Kira-kira selagi tak boleh pitih duit tu, walaupun duit tu duit kita dengan orang tu, jadi tak wajib lah haji kita dah. Adapun hukum hasil belanja akan naik haji kemudian daripada lepas qafilah itu, seperti hukum tiada hasil belanja dah. Jadi dia kena tinggal kepada gerombolan dia dah. Tinggal kat terbang ke gap. Jadi tak wajib haji dia dah. Syahadan tiada fardu naik haji atas orang yang buta melainkan apabila diperolehnya yang memimpinkan dia dengan syarat kuasa ia memberi upahnya. Jika dipinta oleh yang memimpin dia dah. Lagi tiada ia menghendaki upah yang lebih daripada adat lah. Kalau upah daripada adat tak bodoh kita bayar juga dah. Dan istita'ah tahsil bi ghairihi itu, baru kita baca istita'ah kemampuan yang terhasil daripada selainnya, itu iaitu barang siapa mati dan ada padanya haji yang fardu, maka wajiblah dihajikan akan dia daripada harta peninggalannya dengan bersegera. Dia mati dah, sedang kita tak buat haji lagi, dia ada masa sihat sebentar ke apa, dia kena bayarlah upah orang dah. Melainkan jikalau tiada ada harta peninggalannya, maka tiadalah wajib menghajikan dia, tetapi sunat bagi warisnya. Jadi tak wajiblah dia tak ada harta dah, tapi anak dia nak perlu bayar haji ibadah ke apa, tak apa dah. Dan bagi orang yang helak, orang yang asing menghajikan dia jikalau tiada diberi izin oleh waris akan dia sekalipun. Jadi tak wajiblah dah. Dah walaupun tak diberi izin, tiada diberi izin lagi lah dah. Beri izin pun tak wajib lah kalau dia tak mampu dah.
Demikian lagi barang siapa tiada kuasa lagi putus asanya daripada nak haji sendirinya kerana sangat tuanya atau ada penyakit yang tiada diharapkan akan sembuhnya dah. Maka wajiblah ia mewakilkan seorang gantinya naik haji. Jadi haji badan ganti orang lain lah. Yang kuasa ia memberi upah lah. Syaratnya boleh beri upah lah akan wakil itu. Seperti adat upah yang lebih daripada belanja dirinya dan nafkah keluarganya, iaitu tiada disyaratkannya bahawa upah itu lebih daripada dirinya. Sekadar upah untuk diri itulah orang cuba. Dan ialnya dah keluarga pemberi itulah orang hak kena upah dah. Pada hari yang diwakilkannya kerana tiada ia bercerai daripada keluarganya dan dapat ia mengupahkan nafkah ialnya keluarganya dah. Dan wajib diwakilkannya seorang akan gantinya naik haji yang tiada mengambil upah daripadanya, umpama diperolehnya seorang yang menghajikan dia dengan kerana Allah semata-mata dan percaya ia akan dia lagi tiada fardu haji atasnya. Maksudnya sudah dah buat haji, jadi dia buat rislah, tak bayar upah pun tak apa. Bolehlah, kena wajib dia wakilnya lah. Dan ada ia orang yang sah haji Islam, tapi syarat dia buat dah haji Islam dia dah. Lagi jangan ia daripada orang yang sangat tua. Apabila diperolehnya wakil yang demikian, maka wajiblah atasnya mengkabulkan dia lagi diberinya izin akan wakilnya itu naik haji kerana kuasa ia mengerjakan yang demikian itu. Jadi kalau orang boleh wakil haji kena tapi janganlah haji orang tua, sangat tua dah, tak tercekak dah. Mengerjakan yang demikian itu jika ada wakilnya itu perempuan yang helak sekalipun. Boleh pakai perempuan boleh buat haji ke dia dah. Orang asing pun boleh, tapi syarat dia biar mampu dah. Sudah dah haji sendiri dah, sah haji Islam dia. Tetapi jika ada wakil yang menggantikan haji itu dengan kerana Allah daripada bapaknya atau neneknya tu dia, atau anaknya atau cucunya, atau perempuan yang helak yang asing yang naik haji, ia dengan berjalan, maka tiadalah wajib atasnya mewakilkan dia. Kerana haji dengan berjalan itu sangat masyaqqah. Jadi kalau nak wakil kau orang siapa susah kena jalan kaki, bukan dia dah. Tak usahlah, tak usah wakil maknanya kau orang dah. Melainkan jika antaranya dan antara Mekah kurang daripada 2 marhalah lah, kalau dekat tak apalah. Kurang daripada 2 marhalah, maka bolehlah okey nak jalan kaki dia dah. Lagi kuasa ia berjalan, maka wajib atasnya mewakilkan dia, bolehlah dia wakilkan pada orang tersebut. Dan demikian lagi tiada wajib mewakilkan barang siapa yang tiada ada padanya belanja pada segala hari haji. Jadi dia tu tak cukup nak belanja makan dia. Dah masuk haji, tak wajib lah suruh dia. Jikalau ada yang berkenderaan atau berusaha ia pada menghasilkan belanja sekalipun, kerana usaha itu terkadang tiada diperolehnya. Jadi dia jakut-jakut boleh jual dulu kau cari rezeki dia, sedangkan benda tu jakut dah. Yang tidak, yang bila tentu terjadilah, takut tiba-tiba siapa dulu tak boleh nak nego ke apa enggak. Jadah gitu bahaya risiko lah. Dan demikian lagi tiada wajib mewakilkan kepada perempuan daripada keluarganya atau lelaki yang asing lagi kuasa ia mengusahakan belanjanya sekalipun kerana masyaqqah atasnya. Jadi kita tidak wajib lah nak suruh orang lain, walaupun saya kita, walaupun ia reda sedang mana pun, tak wajib kita suruh. Kerana itu menjadi masyaqqah untuk orang lain lah. Dan harus paling perempuan menegahkan dia daripada berjalan, maka tiadalah kebilangan perempuan itu jadi wakilnya. Jadi otin nak wakil ke otin tu keluarga tak boleh pergi, tak lagi lah haji dia. Tak boleh jadi wakil pada orang hak suruhnya. Tetapi wajib mewakilkan haji ada pada yang diwakilkan itu syarat mengusahakan belanja pada sehari, membadai akan belanja yang berapa hari lagi, kuasa ia pada meminta, serta dengan segala yang dahulu. Maksudnya ada lah makan minum je. Sehari belanja makan minum dah. Dan ada dapatnya tanda akan mengkabulkan jadi wakil pada keluarganya yang hampir atau orang yang helak, maka wajiblah atasnya membelanjai dia akan jadi wakil, melainkan jikalau diri seorang akan dia harta, jikalau diberi seorang akan dia harta. Jadi dia ni kena berilah upah gapo kepada orang nak haji ke dia ni, kecuali ada orang lain tu bayar ke orang itu dah.
Kerana memberi akan upah wakilnya yang naik haji akan gantinya, maka tiadalah wajib ia menerima dia. Tetapi jika diupahkan oleh wakilnya, yang ia bapaknya atau anaknya akan barang siapa yang menghajikan dia, maka wajiblah ia mengqabulkan dia. Jadi orang hak terima upah ni boleh terima kalau betul-betul daripada keluarga orang tua tu hak sakit atau mati tu lah. Tapi kalau orang suka sakat Nabi dia tak payah terima dah. Adapun harus bagi yang tiada kuasa naik haji sendirinya mewakilkan seorang akan gantinya naik haji, melainkan apabila ada antaranya di antara Mekah kurang daripada 2 marhalah, maka fardulah atasnya dengan sendirinya naik haji. Dari kerana yang demikian itu tiada uzur atas berkenderaan qadar pada rangka atau mahfah atau falaki, dan tiadalah kebilangan masyaqqah atasnya kerana hampir perjalanan. Jadi kalau dekat walaupun sakit, naiklah kenderaan itu dah. Dan jika tiada dapat ia seperti demikian itu, maka sahlah ia mewakilkan dia. Kalau sakit tak mampu nak kenderaan gapo, ia wakil orang lain, sahlah haji dia. Jikalau ada ia dalam Mekah sekalipun ia sakit siapa tak boleh naik kenderaan, tak Mekah pun nak gaduh dah. Jadi orang tolong wakil orang lain pergi haji, sahlah haji dia. Wallahu a'lam. Itulah pembahasan tentang syarat istita'ah. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.